Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua para pelajar-pelajar sekalian. Okey, apa kabar? Semua sihat? So, saya harap anda semua sihat walafiat, okey, sentiasa terjaga dan keselamatan anda sentiasa terpelihara bersama dengan ahli keluarga di kampung halaman masing-masing. Okey, so para pelajar sekalian, seperti yang kita sudah bincangkan sebelum ini, kita akan meneruskan pembelajaran kita walaupun pada ketika ini kita menghadapi sedikit kesukaran disebabkan oleh pandemik COVID-19. So kita akan meneruskan pembelajaran kita secara dalam talian. Okey. So tanpa membuang masa lagi, kita akan terus kepada topik yang akan kita sentuh pada hari ini. Okey. So para pelajar sekalian, uh, kelas terakhir kita yang telah kita ikuti dulu, kita telah sentuh unit 7. So, pada hari ini kita akan mula menyentuh unit 8. Okey, dan untuk makluman semua, pada topik 8 ini ataupun unit 8 ini, kita tidak akan menyentuh topik petikan, tetapi kita akan terus jump, kita lompat terus ke bahagian tata bahasa. Okey, so di dalam topik ataupun bahagian tata bahasa bagi unit 8 ini, kita akan menyentuh tentang harful jar. Harful jar. Okey, yang diberikan maksud sebagai sendi nama. Okey, so apa itu harful jar? Harful jar adalah satu set perkataan yang tergolong di bawah kategori jenis perkataan huruf. Okey, seperti yang anda semua sudah pelajari sebelum ini di dalam kelas-kelas kita sebelum ini, perkataan di dalam bahasa Arab itu tergolong kepada tiga. Apa dia? Yang pertama al-ism ataupun kata nama. Kita selalu sebut dia sebagai isim. Kategori yang kedua al-fi'l. Okey, ataupun bermaksud kata kerja. Kita selalu sebut dia sebagai fi'il. Dan kategori yang terakhir, kategori yang ketiga yaitu harf. Okey, dalam bahasa Melayu terjemahan dia adalah huruf dan kita selalu panggil dia sebagai huruf. So, harful jar ini tergolong dalam kategori huruf dan dia adalah harful jar. So, harful jar ini adalah satu set perkataan bahasa Arab. Okey, dia ada banyak jenis-jenis perkataan harful jar ini. Namun, kesemua perkataan-perkataan tersebut berkongsi fungsi tata bahasa ataupun kedudukan di dalam ayat yang sama, yaitu harful jar. Perkataan harful jar ini dia datang di hadapan al-isim. Apa itu al-isim tadi? Kata nama. Di dalam ayat, harful jar datang di hadapan isim ataupun kata nama. Dan fungsi yang dimainkan ataupun yang didokong oleh harful jar ini sangat-sangat mirip dengan fungsi yang dimainkan oleh salah satu kategori perkataan di dalam bahasa Melayu yang diberi nama sebagai kata sendi nama. Apa contoh kata sendi nama di dalam bahasa Melayu? Ini dia. Daripada, kepada, okey, daripada, tentang, atas, di dalam, okey, dengan, seperti, untuk. So, semua perkataan-perkataan ini di dalam bahasa Melayu terkategori termasuk di dalam jenis kata sendi nama. Kenapa? Sebab perkataan-perkataan ini dia datang di hadapan kata nama. Contohnya, dari sekolah. Sekolah, kata nama. Ke sekolah. Sekolah, kata nama. Daripada sekolah. Sekolah, kata nama. Tentang sekolah. Sekolah, kata nama. Atas, bukan atas sekolah lah. Atas pokok. Pokok, kata nama. Di ataupun dalam sekolah. Sekolah, kata nama. Dengan kawan. Kawan, kata nama. Seperti seekor singa contohnya. So, singa adalah kata nama untuk awak. Awak pun adalah kata nama. Maksudnya semua partikel ataupun perkataan-perkataan ini dia hadir di hadapan kata nama. Okey, nampak di situ.
So, jika kita berbalik kepada bahasa Arab, di dalam bahasa Arab, fungsi-fungsi kedudukan ini sangat hampir dan mirip dengan kedudukan dan fungsi tata bahasa harfu al-jar. Oke, harfu al-jar. Oke, so di dalam bahasa Arab kita ada min, harful jar min. Kita ada ila, kita ada an, kita ada ala, kita ada fi. Kemudian kita ada bi, kita ada ka, kita ada li. Oke, min bermaksud dari, ila bermaksud kepada, an bermaksud daripada ataupun tentang, ala bermaksud atas, fi di dalam, bi dengan, ka seperti, li untuk. Dari aspek kedudukan di dalam ayat, harful jar ini juga sama seperti kata sendi nama di dalam bahasa Melayu. Min contohnya apa maksudnya tadi? Dari ataupun daripada. Kalau kita guna di dalam ayat bahasa Arab, contohnya kita katakan minal jami'ah. Apa itu jami'ah? Apa? University. So, minal jami'ah daripada university. Coba tengok. Min dia datang di hadapan jami'ah. Dia datang sebelum al-jami'ah daripada university. Seperti kedudukan di dalam bahasa Melayu. Dari sekolah. Dari datang di hadapan sekolah. Di sini jangan kamu bingung. Mau tahu dia depan belakang tuh kena tengok arah kita membaca bahasa itu sendiri. Bahasa Melayu kita baca daripada kiri ke kanan. Okey, bahasa Arab kita baca daripada kanan ke kiri. So minal jami'ah, okey, min berada di hadapan al-jami'ah, university yang merupakan al-isim ataupun kata nama. Kalau dari sekolah, dari kanan ke kiri. Dari perkataan dari sekolah, seterusnya sekolah. So dari perkataan dari tadi dia datang di hadapan sekolah. Okey, so saya harap itu jelas. Okey, para pelajar sekalian, selepas ini saya akan menggunakan istilah isim menggantikan kata nama ketika kita mau menjelaskan berkenaan dengan penggunaan harful jar di dalam bahasa Arab. Okey, so saya harap setakat ini semua boleh faham. Okey, sekarang kita akan lihat. Okey, kita akan lihat pula contoh-contoh penggunaan harful jar di dalam bahasa Arab. Apa yang saya mau Anda semua lihat adalah yang pertama, okey, di mana kedudukan harful jar. Okey, di mana tadi? Harful jar berada di hadapan kata nama ataupun di hadapan al-isim. Okey, kita akan tengok contoh di sini. Okey, untuk makluman sebelum tu, untuk makluman para pelajar sekalian, okey, um, uh, kita mungkin akan membahagikan video ini kepada dua bahagian, sebab screencast versi screencast yang ada pada saya ini dia hanya limit kepada rakaman yang berdurasi 15 minit. So once kalau dia sudah habis 15 minit, okay, kita terpaksa buka balik rakaman yang baru, so dia akan menjadi dua siri di situ. Okay, so itu just makluman lah. Okay, so kita terus kepada contoh. Okay, cuba tengok di dalam buku masing-masing ya. Ini contoh yang diberikan oleh penulis. Kita tengok sama-sama. Okey. Kita tengok sama-sama. Okey. Contoh yang pertama. Saya harap semua boleh lihat. Okey, contoh yang pertama. Istalamtu. Okey. Okey, istalamtu. Istalamtu ar-risalata min sadiqi. Okey. Saya telah menerima surat, okey, daripada sadiqi, kawan saya. Okey, sekarang mana satu harful jar di sini? Min. Apa maksud min tadi? Dari. Okey, sekarang di mana kedudukan min?
Di hadapan kata nama. Sodiqi, kawan saya. Ini kata nama. Oke, nampak? So, macam yang saya jelaskan sebentar tadi. Mau tahu dia depan belakang tuh, jangan kamu tengok bahasa Melayu. Kamu kena tengok bahasa Arab. Bahasa Arab nih dia baca daripada mana ke mana. Bahasa Arab dia baca daripada kanan ke kiri. So mau tahu dia depan ataupun belakang, kena tengok kanan kiri nih. So min dia di depan sodiqi. Kalau min ini berada di sini, maksudnya dia adalah di belakang sodiqi. Tapi min berada sebelum sodiqi. So, dia berada di hadapan. Okay. So, saya harap Anda semua jelas tentang itu. Sekarang kita beralih kepada contoh yang kedua. Ana, saya, adhabu, pergi. Ila, ke al-jami'ati. Apa al-jami'ati? University. Sekarang, mana satu harful jar? Ila. Apa maksud harful jar ila? Ke. Dia berada di mana? Dia berada di hadapan isim. Al-jami' apa? University. Dia adalah isim. Seterusnya, contoh yang kedua. Sa'ala telah bertanya al-muhadir. Pensyarah an tentang ad-darsi pelajaran as-sabiq yang lalu. Okey, mana satu harful jar? Betul, an. Apa maksud an? Tentang. Okey. So, harful jar an ini berada di mana? Di hadapan ad-dars as-sabiq. Yang mana ad-dars as-sabiq ini adalah isim. Next, contoh yang keempat. Yajlisu, sedang duduk. At-talibu, seorang pelajar lelaki, ala, di atas, al-kursi, kerusi. Ala, harful jar. Di mana kedudukan dia? Di hadapan isim al-kursi. Oke, yang seterusnya. Contoh yang kelima. Yastarihu, sedang berehat, al-walidu. Anak tersebut, seorang anak, di dalam as-salati. Di dalam satu ruangan. As-salati ini di dalam satu ruangan. Ataupun bolehlah kita sebut sebagai bilik. Oke, sekarang di mana satu harful jar? Fi. Apa maksud fi tadi? Di dalam ataupun di. Oke, dia berada di mana? Di hadapan isim as-salati. Oke. Yang keenam, safarutu. Saya telah berangkat ataupun bermusafir bil hafilah dengan al hafilah bas ataupun di sini kita boleh terjemah sebagai menggunakan al hafilah bas. Sekarang mana satu harful jar? Yes, bi. Kenapa di harful jar? Kita boleh tahu kedudukan dia berada di hadapan isim hafilah. Oke. Kemudian contoh yang ketujuh, anta, awak, jamilun. Awak jamilun ini cantik. Sepatutnya anti lah kan, tapi tidak apa. Kita anggap jamil di sini cantik adalah elok rupa wajah ataupun handsome. Oke, awak jamilun, handsome ataupun cantik. Ka, seperti al-badri, bulan purnama. Oke, sekarang mana satu harful jar? Kaf. Kaf. Apa maksud kaf tadi? Seperti. Oke, di mana kedudukan kaf? Sebelum isim al-badr. Kemudian contoh yang terakhir, nomor 5. Dhahabtu, saya telah pergi liziarah untuk ziarah. Oke, untuk ziarah. Oke, mana satu harful jar? Li. Apa maksud dia? Untuk. Oke, mana isim? Isim ziarah. Oke, mesti ada yang terfikir ziarah tuh bukan fi'il kah? Bukan kata kerja. No, di sini dia adalah isim. Kalau kita tengok dari sudut terjemahan bahasa Melayu, yes, kamu akan nampak dia sebagai kata kerja. Tapi hakikatnya dia adalah isim sebab dia ada alif lam. Oke, az-ziyarah. Oke. Kita akan sambung pada siri yang kedua.